Selamat Pagi Malaysia itu antara yang menarik pada malam ini. Panggung RTM pukul 10 akan disiarkan Telemovie khas Dia Abangku. Dia Abangku. Dia kekasihku. Saya kekasihmu. Macam tu. Hari ni kita nak bersama dengan di sebelah. Ya Allah, memang orang cakap mana tumpahnya kuah. Kalau tidak ke nasi. Ini kalau jalan-jalan kita tahu dah dia anak siapa. Kan? Kita nak bersama dengan Abang Muhammad Sabri Yunus dan juga anak andanya Muhammad Saidi Muhammad Sabri. Assalamualaikum. Jadi malam ini akan disiarkan Dia Abangku jam 10 malam. Jadi karya-karya yang dibintangi oleh Sabri Yunus adalah bukan karya yang biasa. Saya masih lagi terlekat dengan karya bersiri Kampung Semarah Padi. Saya rasa itu karya yang cukup hebat. Saya berlakon. Saya berlakon, abang berlakon saja. Malaysia saya lah. Tapi pada saya sangat hebatlah. Dia membuka satu perspektif yang baru terhadap mungkin dunia seni di tanah air kita lah. Cuma Dia Abangku pada malam ini mungkin boleh abang ceritakan dulu dan mukadimahnya bagaimana. Baik. Dia Abangku adalah cerita yang saya dasarkan pada sebuah kisah benar. Cuma saya olah, saya tambah lagi cerita benar tu. Cerita kisah seorang abang yang sangat bergantung hidup kepada adik. Dia abangnya OKU. Dia kabur, mata dia makin lama tak dapat. Jadi adik itu adalah satu-satunya tempat dia bergantung. Jadi bermasalah apabila adiknya mula bekerja di bandar. Sangat masalah. Adik dia nak kahwin. Jadi semua benda itu menjadi beban, akhirnya menjadi beban kepada adiknya. Adiknya kahwin dan terpaksa menyembunyikan perkahwinan itu kepada abangnya sehingga dapat ada anak. Dirahsiakan kepada abangnya. Dia bagi-bagikan masa. Dan ini juga menjadi masalah kepada keluarga dia kan, bini dia, anak-anak dia kan. Tetapi terpaksa menerima. Dan akhirnya tekanan yang paling hebat, dia paling besar sekali apabila kematian ayah yang jaga abang selama ini. Di situ dia terpaksa buat pilihan. Di mana dia letakkan abang dia. Situ pilihan. Konflik juga ni. Jadi sebab bila sekali kita tengok Sabri Yunus, kita tengah fikir genre dia mungkin komedi ke apa. Ini bukan komedi, ini berat. Ini memang cerita betul. Ya, betul. Jadi cerita ni arahannya dan juga dan juga skrip saya buat. Jadi memang semua abang Sabri Yunus lah. Dan juga kalau kita tengok di sebelah ni, anaknya ni dari segi pemilihan pelakon. Sebelum kita nak cerita tu, beban tak nak berlakon di bawah sendiri? Secara jujurnya beban ya terlalu. Tapi macam itulah dia punya sebab bawa ayah sendiri. Dia banyak benda lah. Memang kalau salah memang tanggung juga kena. Untuk mencapai satu tahap Sabri Yunus, saya rasa tekanan cukup hebat. Bukan sahaja anaknya, mungkin orang biasa yang berlakon di bawah arahan Sabri Yunus juga. Arahannya, saya rasa expectation orang tersebut memang tinggilah. Bagaimana karya-karya Sabri Yunus daripada dahulu lagi cukup hebat. Pemilihan dari segi pemilihan pelakon pula bagaimana? Saya tidak melihat semasa menulis saya tak meletakkan siapa kan. Setelah siap tulis baru saya fikir siapa tak saya nak cari. Saya tidak letak saya tulis untuk A, untuk B tak. Saya tulis dulu baru saya cari siapa yang patut pegang watak ini. Macam watak sini watak adik tu dipegang oleh Adik Ashraf pelakon Adik Ashraf. Mereka abang saya tak kepada Saidi. Watak abang ni sangat unik. Dia seorang abang yang mata tak nampak, dia bergantung pada dia abang yang sangat stres. Cerita ini cerita tentang orang stres semua. Adik dia stres, isteri adik ni. Bayangkan adik dia kahwin dengan seorang Cina yang masuk Islam, kan kahwin dengan dia. Dan macam mana nak ambil keluarga belah Cina. Sedangkan perkahwinan dia terpaksa disuruhkan pada keluarga dia belah sini kan. Jadi ini satu benda yang sangat stres pada dia. Dan abangnya juga stres. Tetapi di akhir cerita ni saya buatkan abang yang wataknya pada saya sangat unik sekali. Jadi saya tidak berani nak bagi kepada Saidi. Sebab saya kata ini masa untuk saya beri ruang kepada Saidi watak yang macam yang tu berat. yang berat ni. Sebenarnya adik tidak tahu selama ni bahawa abang dah tahu bahawa dia sah kahwin, tapi abang pun tak tahu ya. Cabaran semasa menghasilkan karya-karya yang berbentuk sangat boleh dikatakan sebagai depression untuk menghasilkan karya begitu. Pengalaman yang bagaimana abang menggunakan. Sebenarnya saya lebih suka mengangkat cerita-cerita benar, cerita-cerita realiti di sekeliling kita. Sebab kalau kita nak membayangkan nak mereka nak mengarang, kita duduk menung,
pergi naik bukit, naik gunung, duduk menung, kita takkan dapat bayangan, kita tak sampai kan. Tetapi di sekeliling kita banyak sangat realiti cerita yang sangat indah kalau kita betul saja sentuh angkat. Jadi cerita-cerita saya adalah cerita-cerita realiti semuanya. Betul. Kalau kita tengok RTM memang selalu mengangkat drama-drama ataupun telemovie yang penuh dan juga syarat dengan kebaikan dan juga kesan-kesan positif. Drama ini sendiri yang betul-betul abang nak tunjukkan, apakah dia? Okey, kalau kita tengok drama ni banyak sekali ada banyak abang yang mengharapkan kepada Eddie dan memberitakan. Jadi apa yang abang nak cerita adalah yang penting abang sebenarnya dalam diam dia sebenarnya sudah mula cuba mencari jalan untuk hidup sendiri. Jadi berarti positif pada abang kan, salah satu sangat motivasi pada orang OKU. Macam mana dia nak hidup, apakah bergantung kepada adik itu sampai bila-bila. Dia harus kesedaran bergantung pada orang. Macam mana dia mencari jalan sendiri. Mencari jalan sendiri harus mencari dunia dia sendiri. Jadi di sini saya letakkan dunia seni. Abang dia sudah berjinak dengan puisi, dengan sajak. Akhirnya dia masa sajak saja memberi ketenangan kepada dia. Jadi satu dunia baru pada abang dia. Begitu juga kepada adik berkeluarga. Apa pun berlaku adalah abang adalah satu darah daging dari dia yang harus dijaga, dikawal. Betul. Sehingga dia boleh kawal sehingga dia ke tepi ya. Sebelum ke tepi dia jaga. Ke tepi dia buat pilihan lah. Nak tolak ke tidak. Jadi Saidi, apabila Saidi mendapat naskah ini, kali pertama Saidi membaca skrip, bagaimana Saidi tafsirkan? Adakah sama apa yang ayahnya inginkan? Masa dapat tu memang kita tak nampak lagi lah macam mana nak buat watak ni kan. Sebab ni first time saya dapat watak yang macam ni, agak berat lah. Tapi alhamdulillah berjaya juga lah bawa macam mana yang mengarah anak kan. Cara Saidi menghayati watak ini ataupun ada bahan rujukan ke bagaimana? Ada, saya tengok sekeliling lah, cari macam mana watak orang. Saya minta dia watak ni, watak OKU yang tekan ni, cuba cari dan dapatkan. Cari beberapa pilihan dan nanti kita pilih bersama yang mana. Sebab dia nampak tu, bukan tak nampak tu, dia nampak juga, tapi macam mana. Dia bukan tak nampak sebab ni adalah kabur. Kabur. Dia boleh masih bergerak dalam kampung dia kan. Tapi bila abang dia nak bawa Kuala Lumpur, dia kata, wah, macam mana dia nak berat? Satu mentaliti tu. Perkara yang sangat barulah. Kalau kita lihat daripada kliping yang disediakan ini, teaser ini, dari segi sinematografinya sungguh-sungguh menarik. Bagaimana Abang Sabri meletakkan sinematografi? Ya, itu adalah satu elemen yang sangat penting dalam karya-karya saya kan. Sangat penting. Sebab itu akan memberi kesan impak kepada penceritaan kita kan. Betul. Kalau cerita kita yang cantik, yang indah tanpa kita sertakan dengan shot ataupun scene atau scenografi, mood dan sebagainya untuk menolak cerita itu, saya rasa cerita itu juga tak akan sampai kan. Sebab secara keseluruhannya mood sekeliling itu akan memberi kesan kepada penonton kan. Betul. Boleh kita tahu lokasi ini di mana sebenarnya? Okey, lokasi ini adalah lokasi di Temerloh ya. Di Temerloh, di daerah Keldau, Temerloh. Keldau Temerloh ni banyak lagi lokasi-lokasi yang cantik untuk diteroka kan. Jadi saya suka memilih tempat-tempat yang belum disentuh lagi. Belum disentuh. Masih darah lagi di situ. Kita banyak menonton filem ataupun karya-karya hebat, bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara, bukan sahaja di Eropah tetapi juga di Turki, di Iran, banyak karya-karya yang hebat sebenarnya. Ada karya yang bergerak secara linear, pergerakannya naik plot, lepas tu kita tahu penghujungnya bagaimana, boleh baca dan akhirnya begitu. Ada juga yang membiarkan penonton memberi jawapan sendiri. Kau nak jawab macam mana? Atas kau. Dia abangku bagaimana? Okey. Inilah satu-satunya cerita saya barangkali endingnya jelas ya. Jelas. Selain daripada itu, drama ending saya orang kata semua tak jelas. Ialah memberi kepada kita yang menjawab. Orang kata cerita tergantung. Padahal pada saya tidak ada cerita yang tergantung. Ending itu ending. Kalau orang lain kata sepatutnya ending macam ni lah, ini boleh lagi. Itu adalah ending anda, bukan ending penulis. Ya, betul. Penulis nak cerita yang ni saja. Tetapi dalam dia abangku adalah serta sini jelas. Jelas tetapi bukanlah jelas. Jelas macam mana? Jelas adalah apabila ayah dia tidak boleh buat pilihan. Apabila isteri dia kata, kau buatlah pilihan antara aku dengan abang kau.
Faham? Okay, antara pilihan. Dan aku reda kalau kau memilih abang kau. Sebab kau dah bagi aku anak, tak ada masalah. Okey, faham. Sebab dia tahu abang dia tak ada siapa lagi jaga suami ayah pun dia. tak ada. Aku reda kalau pilih abang. Faham? Dia tak boleh bagi jawapan. Dia hanya menangis saja. Dia tak dapat mengatakan, ya saya buat macam tu. Tak boleh. Dia sebab dia kata, adik ni, dia tak mampu nak berkata putus. Sebab tu isteri kata, kalau abang tak mau kata putus, biar saya kata putus. Dan kata putus adik isteri dia juga, dia terima atau tak terima, kita tak beritahu. Cuma dia pergi ke kubur, abang dia dekat kubur. Abang dia bagi tahu, kau pergilah pada isteri kau. Aku dah tahu jaga diri aku. Saya dapat rasa malam ni orang nak tonton drama ni kena pegang bantal. Bantal habis renyuk bantal. Kadang-kadang hebat beginilah sepatutnya kita tonton. Kita nak tengok dekat mana plot twistnya. Itu semua yang perlu kita tahu dalam drama. Itulah sebenarnya yang menarik. Sedikit saya boleh wawarkan kepada penonton di sana untuk menonton telemovie ni malam ni. Selamat menontonlah malam ni. Pukul 10 malam ni. Lain daripada yang lain lah watak yang pernah saya buat kan. Pertama kali saya dapat watak yang macam ni. Tengoklah malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua pelakon hebat kita, pastinya Abang Sabri Yunus juga anaknya Muhammad Saidi. Malam ini jangan lupa pukul 10 malam panggung RTM. Dia Abangku akan menghiasi PKP kita semua. Betul. Abang Sabri, sebelum kita nak mengakhiri segmen ni, sedikit dikir barat untuk menasihati kepada mereka yang tengah PKP sekarang ni. Duduk dia dan tonton drama malam ini. Sila Abang. Sedikit dikir barat. Ingat senang nak jumpa Abang Sabri Yunus. Okey. Malam ni 10 malam pakak tunggu depan TV. Cerita baru bersiaran sempena PKP. Live ya. Itulah kehebatan figura yang bernama Sabri Yunus. Terima kasih banyak-banyak. Baik, terima kasih Abang Sabri Yunus. Terima kasih kepada Saidi kerana sudi bersama dengan kita. Apa pun malam ini panggung RTM jam 10. Dia Abangku. Red Bean Production. Red Bean Production. Sebenarnya inilah drama pertama Red Bean. Ini adalah baby pada Red Bean yang kita buat, tapi akhirnya menjadi drama Red Bean yang keempat main kat TV. Alhamdulillah. Syukur. Baik. Itu perkembangan yang positif. Baiklah, kita nak ke cerita pagi Melaka. Rakan kita Farah Serah pun bersedia. Kita nak lihat jugalah tentang PKP 2.0.